Azizul Hasni Awang, nama yang tidak asing lagi dalam sukan berbasikal negara. Berasal dari Dungun Terengganu, anak ke-8 daripada 9 beradik ini amat meminati bidang sukan sejak kecil lagi. Ketangkasan yang dimiliki telah melonjakkan namanya di persada dunia sehingga digelar The Pocket Rocket Man. Pelumba berusia 33 tahun ini mula menempa namanya di peringkat antarabangsa setelah beliau memenangi pingat perak dalam acara pecut trek berbasikal pada Kejohanan Dunia 2009 di Switzerland. Sudah jatuh ditimpa tangga, bapa kepada 2 orang anak ini pernah mengalami insiden ngeri apabila kakinya tertusuk kayu trek pada siri Piala Dunia Klasik 2011. Dia cuba untuk melintas sairan kisah, tapi dia berada di atas. Dia macam menghimpit saya ke bawah. Jadi tapi rasa mungkin dia ada teknikal sikit. Dia jatuh dulu, and then lepas dia jatuh tu bawah dia menyebabkan saya dan juga pelumba lain jatuh lah. Peristiwa hitam dalam kerengnya itu menjadi pembakar semangat buatnya dalam mencapai kejayaan bagi sukan berbasikal ini. Awang go around the outside. Awang's just going to bounce his way off. The Glazer is boxed in. Awang is now going for this. Awang is going for the medal. Awang is going to be the world champion. Awang wheelies across the line to take the world title. Teruja dan gembira, itu yang dapat digambarkan apabila beliau berjaya mengalahkan pesaingnya dari Jepun, Yuka Wakimoto pada tahun 2019 biarpun berdepan kesukaran ketika itu. Baru-baru ini, beliau menduduki kedudukan nombor 1 acara pecut individu dalam carta terkini yang dikeluarkan Persatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Kini, pelumba nombor 1 dunia ini berada di Melbourne, Australia bagi mengikuti latihan dan persiapan Sukan Olimpik Tokyo yang bakal berlangsung pada Julai depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. So insyaAllah, Alhamdulillah pagi ni kita berjumpa lagi. So pagi ni topik dia agak menarik. Kita akan bersembang santai bersama 2 figure yang dikenali, orang penting dalam industri sport science Malaysia ni, terutamanya di ASN. So pagi ni kita akan bercerita sedikit tentang topik behind the scenes, belakang tabir, macam mana cerita The Pocket Rocket Man dan peranan sains sukan itu sendiri. So saya pagi ni akan menjadi moderator, iaitu untuk sembang santai kita. So saya Muhammad Rizal Fitri, atau lebih dikenali dengan AI lah, lebih mudah dikenali dengan AI. So insyaAllah pagi ni kita akan start bersama-sama dengan 2 orang tetamu kita. Okay, boleh kita jemput bersama-sama untuk ke skrin insyaAllah. Yang ni 2 sahabat lama saya di ASN dulu. Kita bersama dengan orang penting, memang dikenali dalam tim cycling ni. Yang first sekali brother Muhammad Izham. Okay, Brother Muhammad Izham ni dia adalah tim lead cycling Olimpik dan juga merupakan ketua pusat, betul Ameh, ketua pusat pemakanan sukan ISN. Dan sahabat kita seorang lagi ni Chi Liming, merupakan exercise fisiologi daripada ISN. Okay Liming, lama tak jumpa Liming. Sama. So pagi ni kita akan bersembang secara santai-santai je. Topik kita pun adalah berkenaan sains sukan. Sedia maklum kat Malaysia ni kebanyakannya sains sukan ni masih lagi belum ramai mengetahui. Sedangkan ASN tu dah lama ada. Dan ASN ni adalah kita boleh panggil satu tempat yang merupakan tempat di mana fungsi sains sukan tu adalah penting dalam membantu atlet-atlet kita di peringkat kebangsaan. Terutamanya dalam high performance sport lah. Okey, pagi ni
saya nak terangkan lebih lanjut pun mungkin kita boleh berkenalan dulu dengan kita punya jemputan-jemputan kita dulu. So mungkin kita boleh start dengan Liming dulu. Mungkin Liming boleh perkenalkan diri. Okay, apa yang sekarang ni Liming dekat ASN sebagai apa? Mungkin kita punya penonton nak tahu secara basic pun tak apa Liming. Okay, dijemput Liming. Okay, selamat pagi Mas Hari. Selamat pagi semua. So, nama saya Cik Liming, asal daripada Pulau Pinang. Saya mula berkhidmat di Institut Sukan Negara sejak Julai 2010. Pertama sekali saya bekerja dengan berkhidmat untuk sukan racket sports dulu, badminton dan squash, dan selepas 2 tahun saya diberi peluang untuk berkhidmat dengan sukan berbasikal iaitu daripada 2010, dan sejak itulah sampai sekarang saya berkhidmat untuk sukan berbasikal sebagai exercise physiologist untuk tim. Ya. Oh, okey. So kita punya sahabat seorang lagi mungkin ada technical error sikit. Mungkin kita boleh bersama dengan Liming lagi secara ringkas je Liming. Okey. Okey Liming. Kita tahu dekat ASN ni ada banyak komponen sport science, ada banyak jawatan dia, betul? So ya, betul. kita pergi kepada Liming punya department dulu. Exercise physiologist ni ataupun fisiologi senam. What is this? Apa secara basicnya, apa maksudnya sport fisiologi ni? Apa fungsi dia? Dan apa bagusnya sport fisiologi ni kepada sukan? Mula-mula saya sukan lah. Ya, betul. Fisiologi sukan adalah salah satu cabang sains sukan di mana kita mengkaji bagaimana senaman dapat mengubah fungsi ataupun struktur badan. Dan kami juga membantu atlet mengenal pasti keperluan fisiologi ataupun lebih dikenali sebagai physiological demands. Dan faktor-faktor yang menentukan pencapaian yang cemerlang dalam sukan tersebut untuk membantu atlet berjaya. Okey, jadi di ISN perkhidmatan fisiologi senam merangkumi penilaian dan pengukuran fisiologi iaitu lebih dikenali sebagai fitness test lah. Okey, sama ada makmal ataupun di atas padang, field based ataupun laboratory based. Selain pada itu, kami juga menjalankan pemantauan prestasi sukan semasa latihan dan juga pertandingan, sama ada mengukur heart rate, monitoring, blood lactate dan mana-mana. And then selain itu, kita juga menyediakan latihan tambahan iaitu supplemental training, dan juga memberi nasihat tentang strategi pemulihan which is recovery lah yang berkesan kepada atlet. Oh, okey Liming, makna tu secara asas dia Liming kan. Dia okey lah, ni just nak tanya-tanya lah Liming kan. Kan dekat fisiologi, yelah kebetulan dulu kita sebelah je office kan, so sebelah kan. So nak tanya kan kita ada ambil blood test tu kan. Okey, actually sebenarnya benda tu adalah untuk apa Liming? Kita ambil lebih kepada sama ada blood lactate, blood glucose, mengkaji hormon kortisol, testosteron dan seterusnya untuk melihat kesan ataupun perubahan terhadap hormon ataupun darah itu kepada intensiti latihan. Oh, okey. Sebenarnya yang tu pun basically dia penting jugalah secara basic, tapi yang ni untuk atlet biasa macam kami di universiti tak adalah pakai. Mostly yang ni memang untuk kita punya national athlete kan. Okay Liming, kita punya sahabat seorang lagi pun masih lagi apa ni, tak apa, Liming ada, no problem. Okay Liming, generally lah kan, kita pun tahu Cik Liming ni kira dah lama juga dengan sebelum tim basikal ni dengan tim badminton. Maknanya sempat dengan Datuk Lin Chong Wei, betul? Sebentar lah, sikit lah. Okay. Maknanya Liming lah orang yang membantu untuk kena pasti what is the best fitness test untuk orang, betul? Lebih kurang lah Liming kan? Tapi dia punya strength apa ni. So antara test yang dia gunakan untuk our atlet ni,
apa yang kalau kata method sekarang ni lah yang famous untuk dalam yang sekarang punya teknologi? Basically. Bergantung kepada sukan tersebut. Yeah. So which is for example endurance sports, kita akan menjalankan ujian yang berasaskan aerobik lah, capacity. Kalau intermittent sports berbeza, power sports pun lain-lain kehendak dia. Ya. Okey, Liming, yang ni dia agak menarik sikit. Ini nak tanya ni. Ini yang ni apa ni lah, jaga-jaga Liming. Okey, ni berkaitan dengan yelah, which is kita tahu VO2 max tu untuk semua orang dia tak sama. Dan currently kita ada sekarang ni most of the smartwatch ada benda reading untuk VO2 max and anything tu kan. Tapi different dengan test dekat lab yang macam kita buat dulu, betul? Kita test on treadmill, kita buat memang apa ni. So dari segi Liming punya pandangan lah, is it significant ke antara jam-jam tu nak dikomparekan dengan VO2 max yang kita buat betul ni? Macam mana nak tahu dia punya lebih kurang je lah. Sebab obviously akan ada lain lah. Cumanya okey lah, kita nak tanya Liming ni, VO2 max tu sebenarnya macam mana yang kita buat test tu untuk dapatkan bacaan tu? VO2 max test di lab fisiologi adalah gold standard lah untuk mengukur kadar penggunaan oksigen di dalam badan, which is directly pernafasan yang dihembus oleh atlet ataupun oleh atlet tersebut diukur terus direct kepada mesin. And then memang ada perbezaan, tapi bagi saya honestly saya tak ada mengkaji tentang perbezaan antara jam atau dengan direct measurement tersebut. So but still that's the gold standard lah. The best way to measure ialah menggunakan perkhidmatan fisiologi senam di fisiologi senam untuk mengukur untuk test tersebut untuk mendapatkan VO2 max value. Okey, buat masa sekarang ni Liming, kalau macam contohlah macam atlet luar, means macam orang-orang dekat luar ni, boleh ke kita datang ke ASN tu nak buat, contoh kita request nak buat VO2 max test, so macam orang tu nak tahu, is it ada ke servis yang macam tu ke sekarang ni? Yes, actually kita ada PPSN seperti Pusat Perubatan Sains Sukan. Sains sukan kita pun ada provide perkhidmatan tersebut, di mana akan datanglah sesiapa yang berminat bolehlah memohon dengan melalui PPSN untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. So lebih kepada commercialize lah kita punya perkhidmatan sekarang. PPSN tu apa Liming? Pusat Perubatan Sains Sukan Negara. Oh, sekarang ni dah buka macam, kira sekarang ni dah macam sport clinic lah, macam tu lebih kurang? Yes, betul. Okey, Liming, yang ni just nak tanya experience saja kan? Macam mana Liming boleh join dalam tim Olimpik, bermula pada bila? Saya berkhidmat dengan fully attached dengan cycling sejak 2010. So basically banyak mengikutlah tim sebab masa tu saya banyak base dekat Melbourne. So saya tinggal dengan atlet semua. Jadi banyak pergi ke lumba. First attachment saya 2012 is actually di London. Ke Rio juga 2016, boleh 2021 Olympics ni lah. Oh, okey. Itu yang first experience lah dia punya ni. 2012 di Sukan Olimpik dan a few
sejak itulah banyak World Cup which is now dikenali sebagai Nations Cup, World Championships, Asian Championships, even SEA Games pun ada. Okey Liming. Liming boleh apa ni stay kejap. So kita punya sahabat seorang lagi ni dah masuk. Okey. Kalau macam di UAE ni selalunya kita akan panggil kalau perempuan dan lelaki tu selalunya normally we call it brother or sister. Betul. So sekarang ni senang kot boleh panggil brother Am ke kan. So nampak macam kan. Okey brother Am. Alhamdulillah technical area kita dah selesaikan. Okey, dekat sini tadi Liming ni dah kenalkan secara ringkas lah berkenaan diri dia dan apa peranan dia dekat ISN apa semua. Mungkin Brother Am boleh terangkan sedikit berkenaan diri Brother Am ni. Mungkin. Okay, Assalamualaikum. Thank you Brother Arif. So minta maaf lah. Terima kasih. Terlebih dahulu minta maaf lah kepada rakan-rakan sekalian. Ada masalah teknikal sikit, biasa okey je. Hari ni ada problem lah. So basically nama dia beri Muhammad Izham lah. Dah bekerja di ISN hampir tahun ni alhamdulillah dah 12 tahun berkhidmat di Institut Sukan Negara. So latar belakang saya bermula di ISN pada 2009, 2008. Late 2008 lah saya berkhidmat di ISN. Selaku pegawai belia dan sukan di bawah Pusat Pemakanan Sukan. So saya graduate daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pemakanan. So pengkhususan dalam sport nutrition lah. So bila start career 2009 tu mainly kita berkhidmat untuk various of sport lah. Kita provide all the services to the athlete. I still remember first sport yang saya berkhidmat adalah dengan team sport which is hockey, football. Ada skill based sport and then even macam sepak takraw and so on. Cycling ni bukan my first sport lah bila berkhidmat di ISN ni. Cuma bila pada 2009 tu kita ada program kita panggil Road to London 2012. So post Beijing kita identify that ada a group of athlete yang kita selected for potential lah, kita panggil potential best performance during London 2012. So cycling one of the core sport yang Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan tetapkan untuk program jangka masa panjang lah. So memandangkan ketika itu tiada orang yang dia orang design a high performance team. So high performance team ni adalah consist of all sport scientists expertise in different element which is ada sport nutritionist, ada exercise physiology macam Liming, ada strength conditioning and so on, psychologist. So dia orang group and then dia orang provide service to the athlete. So itulah starting point saya bekerja dengan cycling program as a junior lah, masa tu kira junior sport nutritionist. So bekerja di bersama dengan team track cycling program. Pada masa sama pun ada road program. So memang kita jaga banyak various sport lah. So from there saya expose dengan track cycling as a overall, and then from time to time kita growth lah. Kita with the team all the time. Macam before Liming start, saya lah yang duduk di Melbourne serve the athlete. Lepas tu bila Liming join the team, kita work as a team and then kita provide service to the athlete until now lah. So after London 2012, so my role is makin grow lah. Maksudnya saya di-assign untuk program lagi satu, kita panggil program Rio 2016. So masa tu saya di-assign sebagai team leader. 2012 tu saya jadi team leader untuk cycling program and fokus kepada team track cycling untuk Olympic Rio 2016. So from there kita banyak team leader ni peranan dia adalah untuk coordinate sport science, sport medicine, sport tech, research, innovation, everything yang kita boleh provide to athlete so that they have best performance, to prepare them in the best shape toward athlete preparation and competition and training lah. So until now lah still managing the team and then from time to time kita akan discuss furthermore lah macam mana kita punya peranan. Okay? Oh, terbaik Am. So teringat dah balik kan, masuk 2008 betul? Kalau tidak saya masuk awal sikit lah masa tu. Tapi betul. Saya keluar awal kan.
So alhamdulillah, kalau tidak kita mungkin jadi teammate lagi ke kan, manalah tahu kan. Okay, basically dari segi penceritaan tu semua nampaklah experience di situ, build up dalam masa 12 tahun, duduk dengan tim-tim yang orang kata memang yang high performance, benda-benda satu tim yang penting untuk negara dalam misi emas negara. Okay, mungkin nak tanya lagi, basically lah mostly kalau kita tanya, orang tahu kebanyakannya kalau macam atlet ataupun bekas atlet, orang yang bersukan ni mungkin tahulah ISN tu apa, Institut Sukan Negara, betul? Betul. Okey. Sekarang ni kita ambil kesempatan ni untuk kita share kepada kita punya yang sempat menonton pagi ni dan juga our community di UAE itself. What is the peranan ISN dan kenapa sebelum ni tak pernah ada, betul, penggunaan motor tu. Saya nak tanya, kenapa penggunaan motor where sports meet science itu digunakan? Itu agak menarik juga, where sport meet science. So kalau untuk rakan-rakan semualah, penonton, tuan-tuan dan puan-puan, so basically untuk Institut Sukan Negara ni secara sejarahnya, so our main history adalah dia berbalik pada 1977, di mana sport science and sport medicine services was directly offered to our athlete under the medical unit. Masa tu kita panggil Ministry of Culture, Youth and Sport. Lama dah tu, so basically semua pun tak aware benda ni, tapi basically itulah permulaan bagi kewujudan Institut Sukan Negara. So from time to time kita growth and then through the key milestone adalah pada 2007, di mana kita di administratifkan secara separation. Sebelum ni kita di bawah National Sport Council, so basically kita dipisahkan di bawah Majlis Sukan Negara, dikeluarkan sebagai Institut Sukan Negara di bawah Akta Institut Sukan Negara 2011. So basically Act, kalau tak silap saya, Act 729, di mana di situ dia memperkasakan lagi peranan ISN sebagai federal punya badan berkanun lah di bawah Kementerian Belia dan Sukan. So kalau kita ikutkan kenapa hala 7 kita diwujudkan adalah lebih kepada pengkasaan perkhidmatan sains sukan dan perubatan sukan dan teknologi sukan, di mana secara jelas dalam akta adalah kita ni adalah service provider, core service provider to the national athlete, which is our vision is leading excellence into sport science, medicine, technology in sport. Dengan macam kita cakap lah, mission kita adalah kita nak provide the best world integrated sport performance ecosystem. So kalau kita nak tengok lah, so kalau kita tengok negara-negara maju dalam bidang sukan prestasi tinggi, high performance sport seperti Australia, UK, they have their own sport institute facility yang provide the services to the athlete. Sebab kita nak tengok athlete best performance in world competition. So itulah peranan utama dia, di mana kita punya motto beyond performance sebenarnya, tapi kita punya team tu macam where sport meet science. So berbalik pada soalan tu sebenarnya, so kita di sini kita provide kita punya core initiative, kita punya core services adalah lebih kepada provide services. Kita integrate sport science, sport medicine, sport tech into to enhance athlete performance, to prepare athlete in the best shape so that they can compete in the competition. Itu kita punya key dia. So basically kita ada sport dan kita ada ISN as a service provider to achieve the athlete targets based on application sport science, sport medicine. So that's why the definition of dekat ISN ni lah di Bukit Jalil ni, where sport meet science. Basically kalau kita go through into application of sport science is a study where athlete kita study on movement, kita study on application of training, sport technology dan banyak lagi lah. So dekat ISN ni kita ada berapa critical elemen utama yang kita bekalkan pada atlet. That's why lah macam kita panggil sesuai lah where sport meet science tu sebagai kata-kata keramat lah bagi ISN, di mana kita adalah the service provider in term of sport science, sport medicine to the athlete. Alright, terbaik penjelasan yang agak jelas secara ringkas tapi sampai. Okey. Kita seterusnya kita pergi lebih detail sikit. It's not so detail lah. Benda ni kita berkenaan dengan topik kita, the Pocket Rocket Man tu. The Pocket Rocket Man. First thing is macam mana nama The Pocket Rocket Man ni boleh muncul? Dia punya ni. Dan
tim ni bermula macam Ming kata tadi 2012 Ming Mungkin boleh kongsikan ke? Boleh kongsikan sebenarnya kenapa The Pocket Rocket Man ni? Saya pun ingat balik benda ni sebab dia punya dalam track cycling secara fizik kita tahu domination by atlet yang mempunyai physical size yang tinggi, sebab itu adalah performance determination untuk track cycling. Sebab track cycling ni bawah kategori of strength and power sport, which is basically bila kita sebut power is lean mass, muscle. So basically to produce power tu kita kena ada high komposisi of lean mass lah. So basically secara bila kita start back old time dulu, our athlete memang fizik dia kecil. So kira disadvantage in this track cycling. Tapi in term of science, basically kita ada advantage bila size tu. Nanti mungkin Cik Liming boleh define detail lah macam mana definition tu tersebut. Tapi bila kita start with that, saya masih ingat masa tu Azizo when he start after the first year senior, after junior dia menang a few medal in ACC. So basically no one can masa tu semua underestimate his ability sebab dia very small size. Very kalau compare dengan Korea, masa tu kita tak pergi world lagi lah, kita pergi Asia level. Dengan Japan pun we far off from the standard lah. So maksudnya kalau kita ada dalam sport science kita ada norm kan, so dia ni bawah daripada normal norm, macam something yang so that's why bila dia achieve a performance in competition, so basically orang nampak dia macam small rocket lah. Sebab dia kalau tengok masa zaman dia bermula, kita tengok bila dia menang the first world championship dekat Poland, dia kalahkan beberapa sprinter yang size dia I think more than him lah, sebab dia masa tu 62 kg berat badan, dan compare to those yang from western sprinter, from European sprinter semua dalam 80 in average lah, 90. Kalau kita tengok Sir Chris Hoy pun quite massive lah masa tu. So memang kecil lah, so memang orang underestimate. Even some of the coaches from other country, even sport scientists daripada other country say he won't make it lah in this sport, dia takkan sukses dalam sport ni. So sebab in physics, in theory memang is quite difficult, tapi in track cycling anything can happen sebab kita ada a few kita panggil performance determination lah. Kalau dia boleh improve dekat sini berapa persen, so dia beri advantage. Sebab in teori kalau orang tu kecil, so dia punya luas permukaan kecil, so drag memainkan peranan dalam track cycling as well. So mungkin itu salah satu dia punya faktor yang menyumbang kepada kemampuan dia lah. So that's why lah untuk summarize kan, kita rasa itulah dia punya the pocket rocket man. Dia kecil tapi dia rocket, dia memang laju. Sebab no one can predict dia punya tactical bila dia nak buat pecutan tu lah. Sekali dia buat pecutan tu kira acceleration lah. Bila dia accelerate untuk dapat speed tu, semua orang macam tiba-tiba dah ke depan. So that's why I think dia punya apa orang panggil the pocket rocket man. Itu yang kita ada few juga atlet ada dia punya gelaran-gelaran yang unik jugalah, tapi I think sebab the pocket rocket man ni sangat unik jugalah dia punya gelaran. So this is the best definition lah untuk scientifically untuk the pocket rocket man. Okay, Liming, your part macam yang Abang kita tahu tadi is involved of anthropometrical punya superior, betul? Kalau dalam sports ni, anthropometrical ni is satu benda yang penting. Macam dekat overseas, dekat US pun even diorang siap buat muscle test, apa muscle bagai semua tu lah. So even kat Malaysia, that one is not so famous lagi, betul? Okay, Liming, kita just nak simple je. What is anthropometrical assessment yang our physiologist buat untuk identify the best untuk Azizul Hasni ni? Untuk anthropometric punya assessment, saya rasa lebih sesuai pada Izham lah, bahagian pemakanan sukan. Cuma kita ada buat DEXA scan, menggunakan DEXA scan untuk melihat lean muscle mass, dia punya
komposisi tubuh badan, lean muscle mass di setiap segmen tertentu. So basically kita nak melihat lebih kepada lower body lah, which is where the power comes from. Okay. Mungkin ni kita balik pada arm juga sebab Limin bagi tahu ni ada kena dengan arm. Okay, kita tahu nutrition ni penting untuk seorang atlet. Tapi yang ni kita bukan nak detail dalam nutrition, yang tu dalam segmen lain nantilah. So nanti kita ada topik lain. Okay, ni khas untuk Azizul Hasni. Bila mana macam arm sebut, even coach luar pun sendiri dah cakap, dah underestimate dia. Memang he will make it dalam this sport. So is it, apa determination dia yang membuatkan, yelah, boleh consider both of you ni memang quite close dengan dia dan memang you all lah team yang membantu dia. So what is the secret benda tu sebenarnya? Sebelum kita bagi detail on sport science punya role. So basically in any sport lah, to be honest, saya rasa dia kita panggil banyak faktor yang menyumbang kepada prestasi atlet secara keseluruhan. So track cycling, badminton, team sport macam football kan, semua ada penyumbang kepada prestasi atlet secara keseluruhan. Kita panggil overall performance lah. So basically kalau kita cerita pasal Azizul lah, sebab tajuk ada Azizul ni kan. So basically kita di as a sport scientist, kita based on evidence, berdasarkan fakta. So kita akan measure lah, akan menganalisa semua faktor-faktor yang berkaitan dengan prestasi sebagai track cyclist first. First thing kita nak tahu apa requirement for track cyclist to be success in Olympic ataupun international. How to be a best track cyclist in the world. Itulah first thing kita nak tengok dulu. So kita nak tengok Azizul di mana. So and then kita tengok gap tu antara world best dengan Azizul. So kita see the gap. Apa gap perbezaan yang ketara antara world best dengan Azizul currently, dan kita try to come out with plan untuk minimize the gap. Itu secara keseluruhan lah, secara proses framework cara kita bekerja. So bila kita cakap pasal Azizul ni, basically kita ni kita as a sport scientist, kita provide all what they need kan. Macam kita dah bekalkan segala keperluan utama diorang untuk achieve maximum ability in competition. Tapi in the end atlet tu sendiri yang kena adapt, believe, satu kena terima dan believe that benda-benda yang kita bagi ni adalah membantu beliau dalam prestasi secara keseluruhan. So kalau ceritakan apa advantage, disadvantage pada Azizul ni, ada banyak lah dia advantage kat sini. Disadvantage is sizing. So bila sebut pasal sizing ni, macam tadi Liming, sahabat saya cakap, Liming, dia kata komposisi muscle mass tu penting sebab contribute to power output. So dalam track cycling, power output tu macam engine lah kan, kita punya muscle tu adalah engine to produce power. Tapi macam Azizul dia sangat kecil, bukan sangat kecil, size dia sangat kecil, so dia give advantage untuk drag. Dalam fizik kan, bila kita ambil contoh lah kereta kan, kalau aerodynamic, so lagi laju sebab kita ada less drag. So less drag, kita gunakan tenaga yang sedikit untuk kita panggil untuk to achieve the top speed lah. Maksudnya kita lagi laju lah. So a few faktor-faktor tu lah salah satu contoh yang boleh membantu dia dalam meningkatkan prestasi. Tapi dari segi pengalaman saya bekerja dengan dia dan beberapa atlet yang lain di dalam cycling, even sukan-sukan lain, saya nampak ada benda yang something yang kita tak boleh measure, which is something yang kita rasa dia adalah one of the set package of atlet yang dia nak achieve that success. So psychologically dia ada determination untuk sukses. Dia good thing, contoh kalau kita as a sport scientist, atlet feedback paling penting. Coach dia perlukan atlet feedback. So kalau kita bagi contoh sebab Azizul, some of the athlete, bukan Azizul saja, some of a good athlete, they always give good feedback to the athlete and sport scientist, support staff yang provide the service to the athlete, which is crucial kat kita untuk kita see whether effectiveness of our services atau intervention. So Azizul ni dia punya feedback is almost kita panggil close to accurate lah, kita panggil lah. Kalau dia cakap hari ni dia kita bagi 100%, dia kata okay, dia achieve 100%, tapi dia rasa mungkin contohnya dalam pemilihan gear, which is dalam cycling kita kena make sure pemilihan gear adalah penting supaya kita
efficient. Itu paling penting sebab semua orang tak mempunyai kadar kayuhan yang berbeza lah. Contohlah. So Azizo dia boleh bagi feedback, dia bagi gear ni tak sesuai untuk dia untuk buat tactical macam ni. So feedback tu sangat penting supaya tim di sebalik tabir tu boleh re-adjust the planning, the strategi lah. Macam tu. Contohnya macam training hari ni, kalau kita minta feedback, dia akan bagi, dia ada fatigue, dia rasa sakit kat sini, so mungkin tomorrow kita akan turunkan load volume for example. So quite important lah. So dia, kalau dia sakit, kalau dia tak sakit, dia sihat. Dia tak ada macam nak shortcut lah. Macam tak ada lah dia rasa hari ni sajalah nak cuti, tak ada. Dia memang akan bagi, I think kalau kita minta 100%, dia akan bagi 200%. Kalau kita minta 200%, dia akan bagi 400%. So basically itulah dia punya karakter yang kita rasa membantulah untuk kita melaksanakan tugas sebagai sports scientist. Okay. Means ni salah seorang juga macam Datuk Lee Chong Wei lah. Maknanya dia punya self-determination dia untuk sukses tu memang very high, betul? Sebab dia ingat lagi zaman pernah duduk dekat sana dulu lah, masih dekat ISN tu. Saya rasa Datuk Lee Chong Wei pagi-pagi buta pun dia dah jogging. Okay. Berbalik kepada means pada diri itulah, betul lah. Even atlet ni dia kena ada self-discipline yang very high lah. Integrity so. Okay, dari segi monitoring Azizo Hasni tu dekat Australia, betul? Dekat Melbourne. If not mistake lah kan. Okay. Dengan kita punya team lead apa semua tu adalah di ISN. Dari segi monitoring untuk dia punya training, dia punya record, dia punya analysis, macam mana you all coordinate benda tu daripada jarak antar benua ni? Mungkin boleh share? Okay, I think beauty of current punya teknologi ni, kita boleh keep in touch through online, through Zoom meeting. So basically kita punya HQ di ISN, tapi kita I think from 2012 masa program Road to London, kita dah set up our satellite macam a small team dekat Melbourne juga to support Azizo as much as possible. So for example macam Liming nanti boleh tambah dari segi monitoring. So she is one of the staff yang duduk bersama diorang monitoring atlet, and then our team dekat sini lebih kepada sebab kita kena ingat kita punya program macam piramid kan. So Azizo dekat the apex of piramid, tapi kita ada juga junior yang still ada program dari sini di mana kita kena bantu diorang untuk bagi servis lah. So kita nak legacy tu berterusan. So apa yang atlet tu sebab dia orang adalah feeding system kan untuk the whole atlet punya apex nanti. So basically macam mana kita communicate adalah kita ada a performance plan for 4 years. Plan lah, kita ada 4 years plan every Olympic cycle. So kita tahu every role and responsibility every team members di bawah high performance team, macam Ciliming sebagai exercise physiology, kita ada SNC di Australia, Dr. Matt dia sebagai SNC. So everyone sebelum kita start plan tu, kita plan everything apa kita nak achieve within 4 years kan, kita dah plan. So everyone have role and responsibility, everyone stick to the communication. Sebab saya rasa the success of any performance plan ataupun service plan, kita kena ada continuously and consistency of communication antara kita. Kena letakkan ego tu kat tepi dan kita work as a team untuk achieve the same target. So everyone communicate lah. So sebenarnya kita every week ada meeting. Every week on Wednesday every week kita meeting. So every week kita meeting, kita ada online meeting, first meeting dengan atlet, sebab kita akan make sure that atlet go through the process juga. So supaya atlet tahu kenapa kita buat ni untuk dia, supaya dia ada belief benda tu. Okay, dia orang nak buat ni sebab apa? Sebab kebanyakan atlet sometimes mungkin lah saya rasa dia orang tak aware kenapa dia training hari ni, untuk apa, dekat mana. Mungkin lah saya punya hypothesis sebab saya tak bekerja rapat dengan sukan lain. Tapi ada atlet memang di bawah program kita pun memang tak aware, just datang training, lepas tu balik tidur. So basically kita meeting dengan atlet and then team akan bagi feedback, bagi apa dia orang nak buat for this week. And then after that kita pula akan meeting and then coordinate apa yang kita kena buat for the next week, for the next 2 months, for the next 6 months. For example macam sekarang ni Olympic game coming soon, less than 1 month. Memang saya rasa every week tu tak cukup lah
even petang-petang pun kita still ada online meeting, discuss and so on. So in term of monitoring, macam Lim boleh bagi tahu lah peranan dia, apa dia. Macam saya lebih kepada coordination, make sure all the services provided. Kita tengok kenapa contohnya macam atlet ni team ni dia buat apa, so sport scientist ni dia ada problem, dia kata tak, atlet tak boleh datang hari ni sebab ni macam ni. So challenging lah. I think currently paling most challenging lah COVID pandemic. So rule and regulation, MCO, lockdown, tak lockdown, so buka tak buka, so kita have to be very creative and smart lah. So in high performance sport ni, siapa yang adapt dengan cepat adalah orang yang akan sukses lah. Itu yang saya rasa dia tips lah benda ni. So macam Limeng boleh cerita sikit lah dari segi apa yang day to day monitoring. Memang banyak lah information, sebab every data kita akan bagi immediate feedback. Contoh ini sasaran dia, ini kita nak for day to day, kau punya peak power output, maximum power macam ni, so apa yang kita kena achieve. So kalau dia tak achieve, dia bagi feedback. So detail so mungkin lah Limeng boleh tambah. Okay, Liming, macam Abang kita tahu tadi, is quite detail. Maknanya kita tahu walaupun berjauhan antara benua apa semua, antara benua tapi betul lah kan, intercontinent kan. But kita punya monitoring, kita punya observation apa semua untuk atlet tu adalah penting. That makes a wide serious. Kita serius dalam satu benda tu. So successful ni, maknanya kejayaan ni is quite mahal lah. It's not easy nak dapatkan macam tu. So benda ni pun makan tahun apa semua. Even Liming pun dah bertahun dalam team. Okay Liming, nak tanya Liming, what make your important, what makes your role important in this team? Okay, basically macam Izam dah explain banyak, tapi saya tambah sikit lah. So it's not a solo effort, it's based di team ini semacam family kita jugalah. Kita tak guna sebab we always use we and team rather than I dalam terms cycling team ni. It's all based on loyalty, trust and respect lah. Value-value ini yang menguatkan pasukan kami, di mana kita boleh bekerja dengan selesa sesama sendiri. So back to pemantauan latihan. So basically sebelum COVID ni, saya sentiasa duduk bersama dengan tim. Jadi kita ada satu rumah di Parkville, Melbourne. So daripada pagi sampai ke malam lah kita akan jumpa sesama sendiri dengan pasukan. So basically contohnya let's say rutin harian kita, pagi kita akan bangun seawal pukul 5 pagi untuk breakfast, get ready. Dan 5:30 tu kita akan drive lah ke gym, and then pukul 6 straight warm up, everything ready, stretching semua, and then pukul 6 tepat tu dah game on, start gym, and then finish around 7:30 macam tu. So kita akan support lah macam team kan, make sure dah ada help to load the weights and everything, and then pukul 8 sekitar pukul 8 dah sampai rumah, and then atlet pun makan untuk refill bag, especially protein shake and then telur. So lepas makan atlet tu berehat sehingga pukul 11 lebih, and then we get ready again to go to the track. So biasanya saya akan pergi awal lah dengan John untuk prepare, John ataupun Hanizam lah coach kita semasa di situ. So kita akan prepare the bike and everything, make sure semua in a proper manner, just get out from the store, prepare semua, and then atlet akan ke velodrome dalam pukul 12.30, and pukul 1 start training again, warm up dekat track, and then habis training dalam
pukul 5. So masa tu saya akan buat pemantauan dari segi power output, which Izham dah mention. Kita akan set target, like what are the requirements, what target that we want to achieve, and then every time after each effort saya akan download the data and then show them what you should do more. And at certain times saya akan ambil video juga untuk bagi feedback. So dari situ saya akan bagi feedback dari segi riding position, and then what is the pace, adakah mereka perlu lajukan sikit supaya boleh achieve a faster time, something like that. And finish training, habis semua kita akan drive balik, masak sama-sama ataupun bawa makan, balik and then rehat, then get ready for the next day lah. Apa lagi lebih kurang kerja. Duduk sama-sama buat semua kerja. Liming punya kenangan manis dengan tim lah sepanjang beberapa tahun ni kan. What is the best memory dalam tim ni? Memang banyak ada kenangan kan. So one of the best memory so far yang tak dapat dilupakan ialah masa kita buat training camp dekat Portugal, which is the pre-Rio Olympic Games, di mana saya, Izham, coach John, ada Scott dan atlet kita which is Azizul dengan Fatihah masa tu. So kita stay satu rumah, like a villa lah juga kan. Kita pergi training sama-sama, even during recovery rides kita kayuh bersama-sama di sekitaran itu, and then kita drive 2 hours to Porto to get halal meat, like 2 weeks once. So that's our outing lah. Kira macam just relax, and then sometimes sebab bersekitaran kat situ memang sangat cantik dan selesa, so we do some fishing picnic as well, meet a lot of local friends daripada Portugal. And of course, icing of the cake is Azizul menang bronze medal lah in that Rio. Okay, mana Liming pun kita dah tanya. Abun adalah benda yang lebih kurang, betul lah. Cuma ada tertinggal sikit tadi Ab. Yang ni lebih kepada means macam nak kata ergogenik dan biomekanik mungkin ada kena sikit lah kot. Nak tanya on the marginal improvement untuk dekat Azizul Hasni ni. Dan kita tahu harga basikal dia sendiri pun boleh tahan lah, sangat boleh tahan lah. Kalau kita untuk yang marahin ni memang tak mampu lah kan. Mungkin Am boleh kongsikan sikit Am benda ni. Kenapa importantnya untuk marginal improvement dalam Azizul Hasni punya development ni? Okay, so basically macam saya explain just now, kita ada performance plan kan, 4 years. So early on 2000, I think before that pun kita dah ada plan, tapi bila kita dapat result on bronze medal in Rio 2016, so kita want to go Tokyo with the best preparation ever lah. Itu yang kita punya goal lah masa tu. Kita punya vision, kita nak prepare athlete the best possible yang kita boleh buat. So which is masa tu kita come up with the plan. Kita ada a concept where kalau kita kalau the famous marginal gain punya filosofi. So marginal gain ni kalau tak silap saya diwujudkan oleh Sir Dave Bradford. So salah seorang daripada performance, dia panggil performance principle lah untuk British Cycling. Kalau kita tengok British Cycling ni dia punya success in Olympic game very huge lah. Start in Athens, just menang few medals, and then suddenly in Beijing, London and hopefully lah Rio, and diorang dapat more medal ever lah. Maksudnya menang, I think the dominant dalam track cycling. So bila konsep pasal marginal gain ni adalah kita cerita pasal kita tengok Azizul seorang, dia duduk di depan kita seorang, kita break down
into small percentage, daripada atas ke bawah, daripada apa dia makan, daripada apa dia naik basikal, semua kita pecahkan kepada small percentage. Sebab in track cycling, kalau tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan semua aware, yang berbeza tau. Contohnya antara gold medal dengan bronze medal, even silver medals, even top 10, dia punya difference very small, which is 0.01 up to 0.011%. It's very small lah, very small percentage gap there. So kalau kita boleh improve that small percentage tu, kalau kita boleh change from even 5th to medal position, even in bronze to gold medal position. So bila kita post Rio tu, kita breakdown apa yang kita faham tentang Azizul, apa yang he need to perform in Tokyo in 2020 lah, during that time. So kita break down everything, kita break into a small percentage kan, kita pecahkan dari segi physiological dia, dari segi psychological expectation, dari segi technical, tactical, psychological, semua kita tengok, kita ada mapping lah Azizul, lepas tu kita map banyak lah. So then kita identify that benda-benda ni akan contribute to overall performance. Bila kita add up everything, small ni mungkin tidur improve by 0.1%, dia makan high protein diet improve by 0.1%, muscle mass can produce power output up to 0.1%. So bila kita add semua ni, kita dapat accumulation of numbers yang sangat tinggi. So itu yang boleh improve dia punya overall performance. So itu yang kita panggil marginal gain tu, yang small thing bila kita add up, kita dapat value. So in high performance sport lah, in elite athlete, marginal gain ni quite important lah, it make huge difference lah. Macam-macam lah, ada teori inch by inch dia, semua banyak lah ada. So konsep tu lah kita gunakan untuk come out with this Tokyo plan lah, dengan support daripada National Sport Council, daripada Institut Sukan Negara, Olympic Council. So diorang support with the whole plan. So kita come out with R&D project, sebab kalau kita cerita track cycling ni is F1 sport lah kan. Teknologi tu adalah sebahagian daripada performance determination, R&D tu research and development. So that's why kita decide yang kalau kita tengok masa London 2012, even Rio lah, kita ambil Rio 2016, British Cycling have their own bike, have their own skin suit, semua. So kita pakai basikal yang ada di market, semua orang boleh beli. So basically kita boleh compare lah antara, kalau kita cerita satu Proton yang edition R3, kita Satria R3, satu lagi Satria yang commercial saja. So memanglah ada big gap kan. So in psychological aspect tu, before start tu kita dah tahu, alamak dia naik basikal yang kita plastik macam effect of psychology tu ada lah. So that's why we come up with the plan lah. Bukan saja R&D, dari segi training program, dari segi wellness, dari segi athlete wellness, dari segi welfare athlete, semua pun kita ambil kira untuk overall performance dia lah. So the keyword, kita akan make sure all the process right first. Make sure the outcome tu akan datang kemudian. Okay, that means kalau kita kira ni, dia punya summary dia, attention to detail tu is very important lah untuk identify benda-benda ni semua kan. Memang setiap single things tu kita kena tengok. So this is what sport science is lah sebenarnya pada saya lah kan. So yang ni dia the different side of sports. Kalau selalunya orang akan faham, yelah bersukan, campak bola, main, pergi ambil raket, main badminton apa semua, betul. Mostly dekat luar parents yang apa ni akan tahu benda-benda macam tu lah. Kebetulan kenapa saya cakap macam ni adalah sekarang ni baru habis SPM. So mungkin ada adik-adik yang berminat dalam sukan ni boleh aim lah, makna sport science dah aim dah untuk nak bekerja di ISN ke, untuk menggantikan UR lah macam Lim dengan Ab ni kan. Means boleh jadi somebody yang membantu our next national athlete kan. Okay, the best dalam sport science ni kita pun tahu salah satu benda penting yang ada untuk atlet ni, dia ada periodization. So setiap microcycle, so dia ada picking dia apa semua benda-benda tu is important. That one memang Am dengan Liming memang ada benda tu lah, macam yang Abang tahu tadi semua benda kan. R&D-nya dari segi podium program. Sebelum ni kita ada podium program, sekarang ni kita dah tukar nama ke macam mana sebenarnya Liming? Podium program ni di bawah sebelum tu podium program start dengan ISN lepas daripada Rio, and then after that sekarang ada di MSN lah. MSN menggunakan masih ada lagi lah. So yang ISN punya what apa ni, dia punya nama ke, mungkin different nama ke Am?
Sorry tadi putus kejap soal internet. Soalan ni apa? Okey, apa ni? Sebab sebelum ni kita tahu macam yang Sport Sense ni dia punya ni semua ada lah. Sebelum ni kita nama dia Podium Program, betul? Betul. Itu yang bisa kan. Yang the current ni untuk yang Tokyo ni. Mungkin ada nama khas ke macam mana ke? Still Podium Program di bawah Majlis Sukan Negara. Masih Podium Program. So kita kita di ISN sebagai service provider lah untuk Podium Program. Okey, Limbing, mungkin sekarang ni kita boleh tengok a few soalan-soalan lah kot daripada kita punya penonton, rakan-rakan yang tengah melihat sesi kita ni. First kali daripada siapa ni Okey, daripada Zakwan. Okey, yang ni rasanya daripada UAE ni. Salam, sekarang ada banyak produk seperti energy bar, gel dan lain-lain di pasaran. Pada pendapat Tuan, adakah produk ini amat digalakkan bagi meningkatkan performance atau perlu berhati-hati dari segi konten yang digunakan dalam penghasilan produk ni? Yang ni lebih kepada nutrition pula ni. Tak apa. Terima kasih saudara Zakwan soalan dia. Basically ialah pasal salah satu common question lah among siapa-siapa pun. Kalau atlet pun they will ask the same question pasal supplement. So supplement ni kita ada dua, satu dietary supplement dengan Egogenic Aid. So bila kita cerita pasal produk-produk yang boleh meningkatkan prestasi ni, dia bawah kategori Egogenic Aid. So Egogenic Aid ni adalah produk-produk ataupun any device, apa benda yang boleh meningkatkan prestasi atlet, membantu meningkatkan prestasi atlet. So bila kita cerita pasal suplemen ni, memang ada produk yang boleh meningkatkan prestasi. Sebagai contoh macam tadi dia bagi energy bar, gel, kita masuk bawah sport beverage lah, sport drink, memang membantu. So dalam konteks of high performance sport, memang kita gunakan secara meluas lah on helping the athlete to improve the performance. Tapi kita ada macam standard SOP lah, prosedur yang kita akan meliti, sebab kita akan tengok evidence base. Basically, adakah produk tu really help the athlete performance? Itu yang paling penting, the first question. So bila cerita-cerita pasal evidence base ni adalah based on finding research. What is the current finding research orang currently available in the literature saying that apa benda ni rather is help in athlete, adakah dia membantu meningkatkan prestasi atlet secara keseluruhan ataupun just specific. So basically kita akan go through all the checklist, make sure that the product tu effective. First thing kita kena tengok dia whether really effective, so evidence based. So ISN ni memang akan bergantung kepada current finding je ataupun research yang dijalankan. Kedua, kita nak tengok safety. So safety ni dalam konteks of makanan tu ada tak contamination, sebab kalau kita tengok study worldwide, tengok banyak produk-produk di luar sana di pasaran dia ada contamination of chemical, contamination of doping substance. So dalam sport ni doping ni yang paling kita concern sekali, sebab kalau untuk makluman semua orang, so atlet-atlet ni akan menjalani ujian doping. So ada bahan-bahan yang tidak dibenarkan, bahan terlarang lah, kita kategori bahan terlarang yang tidak dibenarkan oleh WADA ataupun agensi anti dadah dalam sukan, di mana dia tidak menggalakkan any pengambilan makanan-makanan yang boleh meningkatkan prestasi. Ada dah list dia, every year they publish their list. So itu yang kita kena tengok, safe dari segi konteks tu lah, contamination of doping, lepas tu contamination of bahan-bahan chemical lain yang boleh mengakibatkan kesihatan di jangka masa yang panjang. So yang kedua, sebab kita dalam konteks of negara kita ada contohnya macam atlet kita ada 60% adalah Muslim atlet. So halal adalah salah satu benda yang memang kita pertekankan lah, suplemen tu halal ke tak. Lepas tu dari segi bukan endorsement lah, regulation body yang menetapkan keselamatan dia, KKM ataupun any world body yang agensi regulate macam FDA dan so on lah. So kita kena tengok all the requirement tu supaya that benda tu selamat, berkesan. Itu yang paling penting, yang kita selalu meniti beratkan. So kalau menjawab banyak produk energy bar dengan gel ni, so kita tengoklah gel ni tujuan dia untuk karbohidrat dengan energy during exercise kan. So basically benda tu membantu untuk membekalkan tenaga atau menggantikan tenaga selepas kita bersenaman atau after during exercise. So memang membantulah untuk meningkatkan ataupun mengoptimumkan prestasi atlet. Cuma kita kena check balik
whether is really effective. Effective ni kontak dia luas tau, dia tak adalah setiap sukan tu sama, lain. So strategi dia sangat berbeza. So itulah boleh menjawab lah soalan tu. Tapi kena berhati-hati dari segi content, especially elite athlete yang bertanding. First, yang amateur pula mungkin ada kesan jangka masa panjang dari segi dosage. Sometimes dia ambil, kalau ambil contohlah sekarang ni COVID kan, kalau ambil 3,000 mg of vitamin C ni boleh macam-macam teori lah cakap kan, vitamin C boleh ni boleh tu. So sebenarnya dia ada dosage yang ditetapkan supaya tidak memberi kesan dari segi kesihatan jugalah. Okay, so Zack, balon je lah makan apa dulu. Dah kayu lapar, makan je lah kan. Kena ambil yang elok je lah. Betul. Okay, next. Kita tengok lagi, banyak soalan pasal, nanti dulu Man, bukan itu. Banyak soalan pasal apa ni lah, lebih kepada nutrition. Tapi soalan-soalan ni bukan kita tak nak bagi. Mungkin kita akan bawa ke sesi yang lain. Kita akan bawa soalan-soalan ni untuk ke sesi seterusnya sebab kita akan jemput juga nanti daripada sport nutritionist ISN juga. Okay. So next. Okay, yang ni daripada Salihuddin Lokman. Okay, yang ni mungkin Liming boleh apa ni lah. Boleh saja training plan for amateur. Maksudnya berapa hari hard pace, berapa hari recovery pace and hard pace, hard effort. Tu kalau nak measure by heart rate. Datakan dia zone berapa and berapa lama. And recovery zone berapa and berapa lama. Thank you. Dapat tak dia punya ni? Liming. Yes. Okay. So basically saya just bagi tahu explain yang kalau untuk high performance ni kita akan ada periodization lah kan, which encompass of macrocycle, mesocycle and microcycle, which is 4 weeks of bit size punya training, 3 weeks load and 1 week deload. Itu untuk high performance. So untuk amateur saya cadangkan kita start slowly, from beginning, for beginners kita akan start slowly and then slowly gradually increase the intensity. So sebab kalau untuk athlete kita akan start dengan fitness test, tengok condition athlete tersebut dulu and then baru kita start plan program. But cuma untuk amateur ni kita tak tahu apa capacity kemampuan mereka. So kita boleh start dengan general heart rate zone which is about 60 to 65% of heart rate max. Basically heart rate max tu 220 tolak umur lah. And kalau tak nak, another option is when you exercise you can still breathe and talk comfortably. So that is a good heart rate zone lah untuk you start training. So and then also untuk dapatkan effect tu, you have to be like 6 to 8 weeks of training baru you dapat lihat keberkesanan latihan tu. Yeah. Oh sorry, tak dengar. I mute tadi. Okay. Okay, next. So boleh tak suggest apa yang nak ambil pre, during and post training masa hard day dan recovery day? Ni soalan dia takut gemuk balik. Bukan apa, risau betul sekarang. Kalau hard training makan pun banyak, nanti gemuk balik. Mungkin boleh. Oh. Sangkut juga ke video dia? Mungkin apa ni, sangkut ni. Dia punya video tersangkut. Okay, next kita tengok lagi. Okay, mungkin
Ada lagi tak soalan-soalan lain? Oh, ramai juga ni yang peminat Liming ni. Ramai pula yang wish kan. Okey, Am tak ada. Am dah ada ke? Dah boleh ke? Oh, Am sangkut lagi kan. Okey, Liming. Kita nak tanya basic lah. Ini memang kira last question lah ni, lebih kurang lah kan. Okey. Sorry. Apa testing yang the best untuk Azizul yang Liming buat untuk nak tengok condition dia sebelum nak pergi ke sesuatu event besar kan? Basically kita tak buat testing sangat untuk atlet for especially high elite athletes lah. So kita gunakan pemantauan latihan untuk menilai dia punya performance. So based on training monitoring tu lah kita tahu dia punya condition. Yes. Okey, ni ada soalan last Am. Okay. Jadi mungkin kita ambil yang ni soalan terakhir lah kot kan, daripada Zakwan juga. Oh, sama juga kan ni. Sebab kalau ikutkan kita tak nak ambil soalan yang nutrition ni, tapi tak apalah sebab Am adalah orang yang betul lah untuk menjawab benda ni. Merupakan HC. Okey, sebagai non-atlet yang gemar bersukan dan tidak mempunyai tim nutrition seperti atlet, apakah cara yang paling baik untuk monitor jenis pemakanan bagi mengekalkan kecergasan? Okay. Apa dia? Okay, tak apa soalan. Basically, kalau ikutkan the first, kita ada rule of thumb ni, the first thing dalam aspek of pemakanan, kita kena amalkan pemakanan yang sihat dulu. Itu yang paling penting lah. In athlete pun, the first thing kalau kita nak improve something in term of nutrition, kita kena take the right food first. Kita tak adalah tengok macam mana nak detail kan. So basically kalau kita tengok a new, kalau you all pernah tengok sebelum ni food pyramid kan, itulah konsep makanan yang sihat. So itu yang kita kena make sure, rule of thumb tu itu yang kena first thing right first. Maksudnya kena make sure kita have enough carbohydrate, protein dengan fat. So basically cara kita nak monitor pasal pemakanan ni adalah dalam konteks of kecergasan. So kita kena tahu apa kita punya goal dalam aspek kecergasan. Kita nak tengok sama ada kita nak sihat ataupun kita nak compete in competition, local competition, atau kita nak ride, kita nak kayuh basikal better, kita nak macam-macam lah, tengok apa konteks kecergasan yang kita nak achieve lah, kita endurance ke, aerobic capacity ke, so banyak lah benda. So basically cara yang paling kita kena sentiasa monitor dari jenis makanan, biasanya lah secara keseluruhan, dia akan reflect satu benda kepada fizikal kita, berat badan. Kan, mesti orang tengok, okay, kalau aku fit, badan aku akan jadi, komposisi tubuh aku akan jadi optimum lah, kita panggil dalam range yang kita nak. So cara kita nak monitor adalah cara apa yang kita makan ni akan really reflect kepada kita punya badan, which is physiological characteristic, dengan fizikal lah. Yang paling penting adalah berat badan kita. So cara kita nak ngekalkan berat badan kita kena make sure apa yang kita makan equal dengan apa yang kita spend. For example, macam hari ni kita buat exercise intensif, pagi kita ada training, petang pun ada training, petang double session kan. So kita kena consume some increase of food intake on carbohydrate, for example lah, ini example. Sebab dalam sport nutrition, specialization tu paling penting. Key dia adalah specialization. So paling penting kita nak kekalkan berat badan kita kena tengok apa yang kita makan dan apa yang kita spend adalah equal ataupun less ataupun lebih sedikit. So benda tu less pun sedikit, plus minus berapa kilokalori lah. So basically itu yang paling penting. Yang kedua, untuk performance secara keseluruhan adalah dia bergantung kepada kecergasan yang kita nak achieve tu lah. Macam berat badan, kalau kita achieve certain weight ni, kita akan running better. Kalau kita rasa fit, kita rasa kita recover cepat. So benda-benda tu yang paling penting. So macam saya cakap lah, kalau kita tengok pasal pemakanan ni kan, just imagine macam iceberg lah. Biasanya iceberg ni orang akan tengok tip of iceberg tu. Oh, nak kena ambil suplemen lah, nak kena makan keto diet lah, nak kena makan high protein diet lah, tapi dia orang tak nampak underneath the iceberg tu, apa yang berlaku di bawah
iceberg tu yang paling penting adalah balance diet. Mesti ada karbohidrat, protein, fat. Mesti ada balance diet. Itu paling key to health dengan kecergasan. Kalau kita tengok banyak study pun in the end mesti balance antara karbo, protein, fat. So that's most important aspect lah. So cara kita nak monitor senang aja, just ikut rutin makan kita every day. Pagi kita stick to the plan. Pagi breakfast, lunch pukul berapa, dinner pukul berapa. Sebelum tidur stop makan. So bila kita ada that routine dan kita add value on exercise, so saya rasa that's the best way to monitor pemakanan secara keseluruhan lah. Sebab kadang kita sekarang ni kadang-kadang kita skip meal, breakfast, sibuk bekerja kan, mungkin beberapa hari pagi tadi nak kejar pukul 10 pagi tak sempat breakfast. So dah skip. So lunch suddenly kita makan banyak lunch. Itu berlaku lah. Suddenly kita makan banyak. So hunger tu influence food intake. Lagi kita lapar, lagi kita makan banyak. So kalau kita frequentkan rutin makanan kita day to day, daripada pagi, tengah hari, malam, kita ada rutin tu every day, kita takkan skip walaupun apa. So automatically badan kita akan adapt dan itulah keseimbangan, balance nutrition yang kita cari, kita perlukan untuk kecergasan. Okey. Mungkin kita boleh ni ke? Rasa macam kena buat balik daripada awal lah. Tadi video ada sangkut tau. So yang ni baru nampak clear, baru nampak handsome macam mana. Betul kan Limin kan? Okey, ada daripada Salahuddin tadi, daripada Port Leh. Dia minta tanya, boleh tak suggest apa yang nak ambil pre, during and post training masa hard day dengan recovery day? Kat sini pun ada kena-kena macam tadi itulah kan? Betul. Bukan apa, risau betul sekarang. Kalau hard training makan pun banyak, nanti gemuk balik kata. Okay, pre, during, post ni adalah main topik untuk sport nutrition lah. Itu paling penting. So the concept adalah 4 jam sebelum, 3 jam sebelum, 2 jam sebelum, 1 jam sebelum, and during exercise dengan post exercise. So basically kalau untuk in application of sport nutrition, kalau saya nak explain sini quite complicated lah, pre nak kena apa. So basically kalau kita secara ringkas dia 4 jam sebelum, daripada volume macam meal utama dia akan jadi lesser. Maksudnya 4 jam sebelum exercise kita makan main meal, 3 jam kita dah small the portion, by the time nak dekat 1 jam tu baru small portion lah, lagi kecil macam snack saja, mungkin pisang atau small sandwich 1 jam, depends kepada apa matlamat kita untuk exercise dengan compete. Itu penting juga sebab contohnya kita tak nak apply energy intake, carbohydrate intake to maximum in term of total energy calorie juga in per day. So depends kepada matlamat training tu sendirilah. So during kita nak ambil bukan full solid food, kena ambil fluid ataupun some small solid macam small half solid punya food macam gel ataupun fruit yang senang dihadam sebab kita exercise kan, so kita kena ambil. So basically kalau just less than 45 minit tak perlulah nak consume macam tu lah. Macam ada kawan saya tu jogging 30 minit, during 30 minit tu macam-macam dia consume, bar lah, gel lah, so it's not really needed lah, tak perlu, tak required untuk that particular tu. Kalau you exercise more than 1 hour ataupun macam endurance exercise, yes. Tapi most important thing during exercise adalah fluid kena minum, especially dekat Malaysia, hot, humid temperature, so humidity tinggi, so that's why kita sweat, so kita kena replace that fluid. Post, konsep dia macam recovery, kita kena recover, especially kalau you guys ada second session, pagi dah ada, petang pun dah ada. So post kalau esok pun nak exercise lagi, most important thing. Sometimes amateur athlete ni atau macam kita ni, hari pertama kita perform lah, first time turun futsal, hari pertama boleh lah main gila-gila. Hari kedua kita dah lebih, hari ketiga sebab konsep post tu tak fully utilize. Recovery on nutrition, sleep, cooling down, macam ice bath, benda-benda tu penting lah. So that's why pre, during, post ni adalah teori dari segi sport nutrition, dia membantu untuk menyediakan atlet dan recover after the exercise. Itu yang paling penting lah. So kalau dalam detail tu, post tu macam you dah habis exercise, within 30 minit tu kena consume carbohydrate, protein, meal ataupun beverage atau apa-apa. Contohnya macam susu. Sebenarnya susu tu adalah contoh yang terbaik good recovery drink.
habis saya exercise terus minum susu. Kan sekarang banyak protein shake apa kan, quite expensive. Saya rasa susu pun dah cukup untuk amateur athlete untuk recover. So and then after 2 or 3 hours then consume normal meal. Kalau kita training petang dan dinner lah, it will be your post punya meal. So depends. Dia memang sangat saya tak ada one fit all lah. Itu yang saya punya. Minum susu Kalau yang jenis tak berapa suka susu ni macam mana ni? So, sebab susu ni dia ada banyak ada plant based, ada animal based, so boleh pilih lah mana satu. Sebab biasanya orang tak suka minum susu ni is either allergic reaction ataupun memang dia dari kecil ada history lah, secara psychological dia ada history. So kalau tak boleh itu kena consume ratio karbo protein dalam konteks lain lah. Ada contohnya macam jus buah-buahan, ada karbohidrat, so lepas tu boleh consume dengan some protein lah, exchange macam tu. Okey, rasanya penjelasan tu agak jelas, tapi kena simpan sikit sebab next tajuk kita seterusnya nanti akan ada spesifik untuk nutrition. Yang tu boleh masuk pula. Nanti kita akan jemput Sister Kamsina. Okey, tak apa. Pada nutrition kita juga. Okey, kita pun dah tak sedar lebih kurang dah sejam lebih. Okey. So mungkin kita boleh in summary dia, kita tahu this is the team yang akan membantu negara untuk dapatkan misi emas negara yang pertama juga daripada atlet kita, national atlet elite kita Azizul Hasni. Kita tak ada rezeki hari ni kawan-kawan nak dapat dia bersama dengan kita. Kalau tidak mungkin dia pun boleh bersama dengan kita, share sikit apa semua. Mungkin lain kali. InsyaAllah lain kali banyak. Sebab ASN ni banyak lagi bidang ni kita boleh ceburi. Dan kita boleh minta diorang kongsi dengan kita. Even ASN ni pun suka sebenarnya, betul lah untuk menyampaikan maklumat, share knowledge dengan kita semua. Okay dari segi summary dia lah kita tahu sport science ni adalah satu benda yang penting dalam membantu kejayaan atlet. Lebih-lebih lagi adalah untuk national athlete ataupun elite athlete dalam mencapai sesuatu kejayaan dia. Means ialah kita pernah, macam saya pernah jadi atlet part time je. So kita tahu bila kita menang sesuatu kejohanan tu, dia akan rasa satu kepuasan yang tak boleh nak cakap lah. Kalau nak cakap pun kita tak tahu nak gambarkan dia macam mana. So bila macam Azizul Hasni menang sesuatu benda ni, even kita sebagai tim sendiri pun dapat rasa Liming pernah tengok korang kat TV rasanya masa tu Rio dekat Rio rasanya. Memang nampak lah, even kita kenal kawan-kawan kita, so nampak lah dia punya ni kan. Even masa tu belum emas. InsyaAllah Tokyo 2020 sekarang ni satukan nama ke tak Tokyo 2021 ke 2022 ke kita tak sure lah kan. Tapi Olimpik lah. So kita berharap next our team ni boleh membantu, InsyaAllah akan mendapat first goal. Come on. InsyaAllah. So kita sama-sama doakan, teruskan keep up your good work, kita buat sama-sama. So kami rakyat Malaysia ni akan sentiasa mendoakan lah. Okay, akhir kata mungkin sekarang ni zaman pandemik, mungkin boleh bagi 1-2 nasihat untuk kita punya penonton kita berkenaan dengan COVID ni, stay safe apa semua, ambil vaksin ke apa ke, ataupun jaga kesihatan dengan sekarang ni. Mungkin boleh sepatutnya kata. Okay, sepatah dua kata. Okay, basically thank you lah first of all for the last lah, bukan first of all sebab thank you invite untuk share some experience lah. Maybe ada benda boleh kita improve in future. Hopefully from this session boleh kita discuss furthermore. Tapi the second will be hopefully kita currently we just focus on process. Kita nak make sure everything right first. So hopefully kalau everything right, kita akan expect the good outcome lah during Tokyo 2020. Sebab in the end beban tu ada paling besar di bahu atlet sendiri, which is kita ada 2 atlet Azizul. So kita just to support as much as possible. Itu kita punya tanggungjawab lah sebagai service provider and also penjawat awam lah. Itu yang paling penting. Kita serve the nation. Yang ketiga, saya rasa during this COVID-19 kita learn a lot of things. Saya rasa saya sendiri pun belajar banyak perkara. Saya rasa the most important thing, kita kena don't be selfish. Kita kena jangan pentingkan diri sendiri. Kita kena take care each other, our friends, even untuk atlet kita kena jaga betul-betul supaya tak di ini.
So kita kena follow all the rule, SOP. Kalau boleh stay at home. Even keep you guys fit, mentally fit, sebab mental health is one issue bila COVID-19 ni. Kita stay kat rumah, stress apa kan. So stay at stay safe, always eat well, minum air banyak kan, exercise pun quite important. Do some exercise kat rumah. Ada banyak contoh-contoh exercise boleh dibuatkan di rumah. Kalau tak boleh log on ke Fit Malaysia X, kita ada program di mana kita ada online physical exercise. You all boleh success itu sebab banyak study shows that exercise ni boleh increase kita punya immune function, boleh improve kita punya body respond to virus and so on. So basically itu je lah, stay safe lah yang paling penting, stay safe Doakan insyaAllah. Okay, terbaik. Liming ada share ringkas? Tak ada ringkas dah saya rasa sebab Izham pun dah habis rangkum dah. So basically just keyword dia stay safe and then stay at home, follow SOP and then especially message kepada penunggang basikal Tega lah yang di luar sekarang memang tak boleh kayuh. And then bila once kayuh stay a safe distance lah, right? Don't salah gunakan opportunity yang diberikan, okay? Keep active lah semasa time PKP ni. Okay guys, so that's all. Thank you so much guys. Thank you untuk terima kita punya jemputan, even though benda ni pun last minute planning juga. Tapi alhamdulillah Liming sudi untuk berkongsi sama-sama cerita ni. Sebab kebanyakan ni kalau basically kita dekat orang luar ni memang tak tahu what is the role of sport science sebenarnya. So hari ni pun kalau nak diceritakan secara ringkas, mungkin ramai juga tak apa nak dapat lagi sebab it's quite too technical. Tapi insyaAllah secara basic tu kita dah boleh dapat sikit faham apa tu. Dan sekiranya untuk mendapat penerangan lebih lanjut berkenaan sains sukan ataupun ingin mendapatkan perkhidmatan macam Liming cerita tadi, boleh ke ASN untuk nak buat test, boleh ke kalau untuk ke nutrition, kalau kita orang luar nak datang nak check ke apa ke, macam contoh nak tahu kan badan saya sekarang ni banyak air ke tak, datang nak pergi ke kita punya nutrition. Dulu kan ada kita panggil kapsul tu kan, mungkin ada lagi ke saya pun tak tahu lah kan. So boleh tak ada masalah sebab sekarang ni ASN ada Pusat Perubatan Sukan Negara, PPSM. Sekarang ni kita tutup lah sebab COVID, so it's open to public, so boleh datang lah untuk dapatkan maklumat lanjut, apa perkhidmatan-perkhidmatan yang kita bekalkan untuk public lah. It's one of the commercial initiative bawah ASN. Okay, terbaik. Thank you Tuan Faizal, KPE ASN kerana membenarkan dua insan hebat daripada ASN yang berkongsi dengan orang ramai dan juga menerima jemputan daripada UIA. So kami daripada UIA Kuantan, Pusat Sukan, sangat berterima kasih lah. So alhamdulillah kita dah end to the session. So thank you guys. InsyaAllah kita jumpa lagi next session. Assalamualaikum. Thank you. Be safe. Okay.